alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah muslimin muslimat yang berhormat sekalian, pada malam ini kita berkesempatan sekali lagi bersama Ustaz Suhaimi Ismail untuk meneruskan program tazkirah kita pada malam ini. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saling seluruh penguasa, tuan imam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita berada pada malam yang ke-13 bermakna sudah 12 hari kita berpuasa. Dalam tempoh 15 minit pada malam ini sebelum kita menunaikan sembahyang sunat tarawih, InsyaAllah kesempatan pada malam ini saya nak menyampaikan sedikit peringatan dan tazkirah. Mudah-mudahan tazkirah ini memberi manfaat kepada diri saya dan diri tuan-tuan semua. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kegairahan kita mencari mendapatkan sebanyak mungkin fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini, dalam kegairahan kita memohon keampunan daripada Allah pada surah fasa kedua, fasa kedua Ramadan, yang mana Nabi janji pada fasa kedua ini awsatuha maghfirah. Kita berusaha untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini saya nak memesan kepada diri saya dan tuan-tuan, kita bimbang kalau hasrat kita itu tidak tercapai. Kita cuba nak dapat banyak, sebanyak mana pahala, tiba-tiba di akhirat esok kita tengok Allah Akbar, jadi orang yang mukhlis. Kita cuba nak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok di akhirat esok tuan-tuan, banyak lagi rupa-rupanya dosa kita yang tidak terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak merujuk kepada ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah berpesan kepada orang-orang yang beriman dalam usaha nak mencapai ketakwaan. Allah kata, ijtanibu katsiran minadh-dhann, hendaklah kamu menjauhi daripada banyak berprasangka. Banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, kerana kebanyakan daripada prasangka ini boleh membawa kepada dosa. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari keaiban orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu pergi mengumpat satu dengan orang yang lain. Allah kata, ayuhibbu, adakah kamu suka ayyakula lahma akhihi maitan, kamu makan daging saudara kamu yang sudah mati? Fakarihtumu, sudah tentu kamu tak berselera, kamu tak suka. Fattaqullah, wahai orang beriman, hati-hatilah pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi pernah pegang lidah. Ni nak bercerita pada malam ini tentang bahaya lidah. Nabi pernah pegang lidah dan Nabi berpesan, berhati-hati dengan lidah ini. Berapa ramai di kalangan manusia yang Allah umban dalam neraka kerana dosa lidah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata, orang yang bawa banyak amal pahala di dunia, tapi bila di akhirat esok dia menjadi seorang yang muflis. Kerana apa? Kerana dosa-dosa dia, kerana pahala-pahala dia telah diambil oleh orang yang satu masa dulu dia pernah umpat atas muka bumi. Dia bawa keampunan daripada Allah, dia memohon keampunan daripada Allah, tapi bila di akhirat esok dia tengok banyak lagi rupa-rupanya dosa dia yang tidak terampun. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mengumpat, melainkan orang mengumpat itu kena memohon ampun kepada
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lidah ni Imam Al-Ghazali kata sekurang-kurang ada 15 dosa yang boleh dibuat oleh lidah. 15 dosa tuan-tuan. Cukup berbahaya. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, falyakul khair, hendaklah kamu bercakap benda-benda yang baik saja. Mulut kita ni Nabi kata kalau kamu benar-benar takut pada Allah, yakin pada hari kiamat, cakap dia benda yang baik, au liyasmut, atau lebih baik kamu diam. Diam tuan-tuan lebih baik. Usahlah kita rasa aku ni nak kena jadi orang ramah. Tak payah tuan-tuan. Ramah ni dosa banyak. Cakap sana, cakap sini, benda yang tak elok. Sebab itu tuan-tuan, umat yang terdahulu, orang-orang terdahulu yang Allah pernah perintahkan berpuasa tuan-tuan, antaranya mereka diperintahkan berpuasa daripada bercakap. Mulut mereka Allah perintahkan diam, jangan bercakap. Walaupun bercakap pada benda-benda yang harus, Allah suruh berpuasa. Jadi kita hari ini pun tuan-tuan, kita kena jaga mulut kita. Dalam bulan puasa ni tuan-tuan, kurangkan bercakap. Kecuali kita nak bercakap benda-benda yang baik. Zikir, selawat, baca Quran, tasbih dan lain-lain. Kalau tidak, selain daripada itu tuan-tuan, elokkan daripada melakukan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, dalam masa 10 minit saya nak ulang, tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan, dosa mengumpat ini Allah kata dia bermula daripada hati. Mula daripada hati. Apa dia? Zon. Suka berprasangka pada orang lain. Tengok orang lain, kita mula rasa kita hebat, kita rasa kita ujung. Kita tengok orang lain tak bagus, aku bagus. Orang lain pergi masjid, kadang-kadang tak pakai baju macam kita kata ini orang tak bagus. Orang lain semayang sah belakang, kita semayang sah depan, kita rasa kita bagus. Tuan-tuan, ini zon. Inna ba'da zonni is. Kadang-kadang orang datang lewat ke masjid, kita tak boleh nak zon yang bukan-bukan. Sebab zon itu boleh membawa pendosa. Hati ni tuan-tuan, bila dia sudah berprasangka buruk pada orang, pernah terjadi tuan-tuan kepada seorang ulama sufi, nama dia Hasan Al-Basri. Suatu mana Hasan Al-Basri sedang duduk di tepi sungai, dia nampak ada seorang pemuda sedang bermesraan dengan seorang perempuan. Hati dia terdetik, apalah orang muda ni, alangkah bagus dia kalau dia jadi macam aku yang baik ni. Hati dia bercakap. Zon tuan-tuan, dia nampak di tepi dia, wala tajassasu. Bila kita sudah zon, kita akan mula mencari kejahatan orang. Tengok, patutlah. Tengok rambut tahu dah. Wala tajassasu. Abu Hasan Al-Basri dia nampak di tepi laki-laki tadi tuan-tuan yang sedang bermesraan dengan seorang perempuan tuan-tuan, ada satu botol. Dia kata apa? Itu botol arak. Tiba-tiba tuan-tuan ada sebuah perahu yang penuh dengan muatan. Ada 7 orang penumpang karam tuan-tuan dalam perahu tersebut. Laki-laki yang sedang duduk dengan perempuan tadi terjun dalam sungai menyelamatkan seorang demi seorang demi seorang demi seorang. 6 orang berjaya diselamatkan oleh orang laki-laki tersebut. 6 orang dia flat, tak larat dah. Dia hambat pula kepada Hasan Al-Basri, tuan, demi Allah tuan, tolong selamatkan lagi seorang yang lemah tu, saya tak mampu dah. Hasan Al-Basri pun terjun, dia cuba selamatkan yang seorang, tapi tuan-tuan, tak dapat dia nak selamatkan walau satu orang. Sedih hati pemuda tadi melihat tak berjaya Hasan Basri menyelamatkan seorang, walaupun dia telah berjaya menyelamatkan orang. Dia kata pada Hasan Al-Basri, tuan, saya tahu tuan mesti berprasangka yang saya sedang bercanda dengan seorang perempuan. Ketahuilah tuan, sesungguhnya perempuan itu adalah ibu saya. Yang saya sedang bermesra-mesra tadi ialah ibu saya. Dan botol yang berada di sisi saya tadi ialah botol minuman, bukan botol arak. Mendengar ucapan itu tuan-tuan, Hasan Al-Basri merasa tertangkap dan berkata kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, kamu telah berjaya menyelamatkan 6 orang daripada lemah. Tolong selamatkan seorang lagi, yakni diri aku, daripada lemah dalam ujub, kerana aku berprasangka buruk pada kamu. Muslimin yang dirahmati Allah, daripada kita zon, kita akan cari kesalahan orang. Bila kita syak orang lain jahat, kita akan cari macam-macam lah. Bila nak cari aib orang ni tuan-tuan senang. Nak cari aib orang ni senang, kita boleh cari. Yang ketiga tuan-tuan, daripada hati dia bawa mata. Mata akan cari salah orang. Yang ketiga
ketiga, mulalah mulut kita menceritakan keburukan-keburukan orang. Tuan-tuan, Allah kata, ayuhibbu, adakah kamu suka nak makan daging saudara kamu yang sudah mati? Tuan-tuan, ada satu hari, sikit saya rasa, seorang ulama nama dia Khalid Ar-Riba'i. Sewaktu dia datang ke masjid, dia nampak ada pemuda yang sedang bersembah dekat luar masjid. Dia dengar pemuda itu sedang mengumpat seorang. Dia tegur pemuda tadi, yang ramai itu kata tak baik mengumpat. Pemuda tadi pun senyap sekejap, dia tak mengumpat. Masuklah Khalid Ar-Riba'i dalam masjid dan dia melakukan ibadah. Lama lepas tu pemuda tadi dengan kumpulan dia kembali mengumpat. Cakap balik orang yang tak sepatutnya bercakap. Terdengar di telinga Khalid Ar-Riba'i, dia kata, umpat lagi. Malam itu tuan-tuan, Khalid Ar-Riba'i memimpi datang pada dia seorang laki-laki yang tinggi dan gelap kulitnya, membawa satu pinggan yang dipenuhi dengan daging khinzir. Dia memaksa Khalid Ar-Riba'i supaya makan daging tersebut. Khalid Ar-Riba'i kata, saya tak boleh makan, anak muslim, hadza haram, ini daging khinzir, haram. Berkata pemuda tersebut, kamu kata daging ini haram, kamu gigit, tapi ketahuilah, kamu tadi mendengar umpatan orang lebih berat daripada kamu makan daging khinzir, kamu makan daging saudara kamu. Tuan-tuan, dosa mengumpat ni tuan-tuan bukan sekadar dosa kita cakap, kita mengumpat. Bahkan orang yang mendengar umpatan tersebut pun dikira bersyubhat. Sebab itu kalau kita dengar orang mengumpat, lari daripada tempat tersebut sekiranya kita tidak mampu untuk mencegah perbuatan mengumpat nanti daripada tua berjalan. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai pendukung, kadang-kadang hari ini tuan-tuan, kita rasa dosa mengumpat ni dah jadi mami, dah jadi biasa. Semua orang cakap, semua orang nak cakap, semua orang nak mengumpat. Sampai kan kita tak merasakan sangat dah betapa besarnya dosa mengumpat. Tak rasa apa. Tapi ketahuilah, Rasulullah pernah beritahu kepada kita, kata Rasulullah SAW, awaslah kamu daripada mengumpat, kerana dosa mengumpat itu lebih besar daripada dosa berzina. Tuan-tuan, kita rasa kita baik, tapi mulut kita jahat. Kita kata budak-budak hadapan tu main motor, main rempik sekali tu, ini budak ni cukup berzina. Tuan-tuan, mulut kita duk kata ke orang. Nabi kata dosa kita mengumpat lebih besar daripada seorang berzina. Pasal apa? Bila mana orang berzina tadi dia minta ampun dengan Allah, dia bertaubat, Allah boleh ampun dosa dia. Tapi orang yang mengumpat ni tuan-tuan, dia minta ampun dengan Allah, Allah tak boleh ampun dosa. Melainkan kamu kena pergi jumpa dengan orang yang kamu mengumpat, barulah dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya tuan-tuan, dalam daerah kita mencari pahala, jangan lupa tuan-tuan, jangan sampai kita membuat perbuatan yang menyebabkan kita muflis. Ambil amalan kita, ambil dakwah. Kita minta ampun dengan Allah, jangan lupa dosa kita sama manusia tidak akan terampun melainkan kita mesti minta ampun dengan orang semua. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mendapat manfaat daripada tazkirah ringkas pada malam ini. Perbanyakkan doa kepada Allah, khususnya kepada saudara-saudara kita yang hari ini, saat ini sedang dihimpit dengan musibah. Allah uji mereka dengan musibah. Pejuang-pejuang kita minta Allah bantu mereka. Allah bantu mereka menentang Zionis. Siapa yang ada di tak kata mereka sebarang stiker yang melambangkan ejen-ejen Yahudi, buka tuan-tuan. Sudahlah, bukalah stiker-stiker McDonald, Kentucky, drive thru, buanglah tuan-tuan. Raya pun tuan-tuan makan, tapi tak payah sampai nak promote pada orang. Sia-sia kita kerja orang untuk promote syarikat orang. Pasal apa? Dah makan tu cukuplah satu bak lah, ini promote lagi. Sudah, cabut stiker-stiker tuan-tuan. Tunjukkan kita punya solidariti kita. Kita tak suka, kita benci pada zaman Zionis yang dilakukan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Barakallahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.